Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muazli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 14 Jun. Sarawak terus menjadi destinasi menarik untuk tumpuan pelaburan asing termasuk dari Republik Korea. Duta Besar Republik Korea ke Malaysia, Yo Seng Bey berkata, Sarawak mempunyai polisi dan pelbagai fasiliti yang mampu memudahkan penglibatan pelabur asing. Yo Seong Bey memberitahu perjumpaan beliau bersama wakil syarikat OCIM Sindian Berhad dan Samsung Engineering khususnya mendapati negeri ini antara lain mempunyai infrastruktur bekalan elektrik yang stabil dan kompetitif untuk keperluan industri. Beliau berkata Sarawak juga mempunyai sumber semula jadi yang baik serta kelebihan geografi seperti fasiliti pelabuhan. Yo Seong Bey berkata demikian kepada pembita di Bintulu bersempena lawatan kerja sulungnya ke Sarawak. Ia antara lain bertujuan memahami faktor yang menjadikan negeri ini destinasi tarikan pelaburan syarikat global dari Korea Selatan. Dalam pada itu, beliau yakin kerajaan Sarawak berminat untuk menjadikan bahagian Bintulu destinasi pelaburan yang menarik dan berjaya bagi semua pelabur asing termasuk dari Korea. Anak-anak seni Sarawak disarankan menubuhkan satu badan bagi menjaga kebajikan mereka, khususnya yang sudah tidak aktif dalam bidang hiburan. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, formula pelaksanaannya boleh dibincangkan melalui dialog seni Majlis Seni Sarawak 2023 yang berlangsung semalam hingga hari ini di Borneo Cultures Museum, Kuching. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu menerusi penubuhan badan kebajikan tersebut, Kerajaan Sarawak boleh menyalurkan geran tahunan bagi menjaga kebajikan penggiat seni negeri ini. Beliau berkata badan kebajikan tersebut juga untuk menghargai jasa penggiat seni negeri ini. Jadi yang dapat saya lihat kebajikan mereka ini kadang-kadang tidak begitu terjaga. Apabila kita mendengar mereka yang sudah veteran melantar di hospital, melantar di rumah, kadang-kadang tinggal dalam rumah kos rendah. Sometimes my question is what happened to them? What happened to the royalties? What happened to the body that is supposed to be looking after this artist? Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada pemberitaan selepas merasmikan Dialog Seni Majlis Seni Sarawak 2023 di Kuching. Beliau menambah badan tersebut perlu dianggotai individu bertanggungjawab serta menepati tujuan penubuhannya. Tenaga kerja tempatan hendaklah diberikan keutamaan bagi peluang pekerjaan dan tidak terlalu bergantung kepada tenaga kerja dari luar negara. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Pemantauan Buruh, Imigresen dan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, tenaga kerja daripada warga tempatan juga mempunyai dari segi kemahiran serta pengetahuan berbanding warga asing. Jelasnya, institusi pendidikan dan kemahiran di Sarawak telah melahirkan ramai golongan yang berkemahiran dan berpengetahuan. Oleh itu, peluang pekerjaan harus diberikan keutamanya kepada warga tempatan supaya pengalaman dan kemahiran itu dapat dipertingkatkan. Ujarnya di antara inisiatif diambil oleh kerajaan adalah menerusi program Carnival Kerjaya Belia My Future Jobs 2023 yang merupakan sebuah program kerjasama antara Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Sarawak (Perkeso) untuk memberi peluang kepada pekerja tempatan. Walaupun kita benar pihak-pihak kontraktor untuk bawa pekerja-pekerja dari luar negeri, itu adalah sementara waktu. Sebab kita juga menggalakkan majikan-majikan tersebut untuk melatih pekerja-pekerja tempatan yang boleh ambil alih tugas pekerja-pekerja yang dari luar negara kita. Sebab kita perlu tenaga kerja yang very productive, yang also sufficient local workforce to drive our economy. Beliau berkata demikian pada program Carnival Kerjaya Belia My Future Jobs di Wisma Pelita Kapit. Tambahnya, 2 kontraktor bagi projek pembinaan empangan balih turut mengadakan satu sesi temu duga khas bagi membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan berminat untuk bekerja di tapak projek pembinaan empangan balih. Ia sekaligus memberi peluang dan ruang kepada warga tempatan untuk mengisi jawatan yang sering diisi oleh tenaga luar.
Konvoi Kembara Sarawak Merdeka tiba di bahagian muka semalam menandakan bermulanya pelbagai program dan aktiviti di bahagian itu sempena perayaan 60 tahun kemerdekaan Sarawak. Konvoi tersebut disambut oleh Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi dan Adun Talian Royston Valentine di Medan Selera Metading, Balingian. Menurut Abdul Yaakob Arbi, bahagian muka merupakan bahagian keempat yang menerima kehadiran konvoi Induk Kembara Sarawak Merdeka bersama konvoi bahagian Bintulu. Pelbagai aktiviti telah dirancangkan selain daripada pameran digital 60 tahun Sarawak Merdeka dan gerai jualan usahawan. Kita juga mengadakan pertandingan deklamasi sajak, sekolah rendah dan sekolah menengah. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan juga warga emas, pentas rakyat dan program sukan masa Sarawak aktif. Jelasnya lagi, perasmian pameran digital dan flag off konvoi itu akan disempurnakan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat Sarawak pada 17 Jun 2023 di Dewan Suara Mesra Mukah. Pada sebelah petangnya, semua pejabat daerah dan pejabat daerah kecil di bahagian Mukah melaksanakan sambutan dan konvoi di peringkat daerah masing-masing. Abdul Yaakob juga berharap konvoi di bahagian Mukah akan memberi kenangan yang baik dan diingati oleh semua peserta konvoi induk. Selepas bahagian Mukah, konvoi ke wilayah tengah Sarawak ini akan menuju ke Selangau, bahagian Sibu dan seterusnya ke bahagian Kapit sebelum ke bahagian Serikih. Minat mendalam terhadap tanaman orkid, terutama spesies Phalaenopsis. Seorang usahawan orkid di Miri sanggup berbelanja besar demi kepuasan diri. Ikuti laporan yang disediakan wartawan pelatih Nina Farisha Abdullah. Ribuan bahkan jutaan orang pasti memilih bunga-bungaan, termasuklah bunga orkid sebagai perhiasan di halaman rumah ataupun di dalam rumah itu sendiri. Hal ini demikian kerana keharuman dan kecantikan yang terdapat pada bunga-bungaan tersebut mampu menceriakan kawasan serta memberi ketenangan pada sesetengah orang. Memiliki rumah semayan orkid di Jalan Bario, Lutong Baru di Miri, Lim Sio Hong mula terlibat dengan tanaman orkid sejak 17 tahun lalu. Spesies Phalaenopsis menjadi pilihan kerana ia sejenis orkid yang cantik dengan kepelbagaian warna bunga selain mampu hidup lebih lama berbanding spesies yang lain. Menurut Lim, orkid jenis ini memerlukan penjagaan rapi, lantas melibatkan perbelanjaan yang agak besar. Selain kawalan serangga perosak dan penyakit, kawalan cahaya, suhu dan pengudaraan rumah hijau amat dititik beratkan. Kalau untuk Phalaenopsis lah, dia asalkan tempat tu angin tu ada, dia tidak sentiasa kena direct sun, panas, dia boleh hidup lama. Biasa 7-8 senang lah, 7-8 tahun asalkan dia tak kena penyakit lah. Oleh itu, Lim terpaksa memasang alat penghawa dingin di rumah hijau bagi mengawal pertumbuhan orkid tersebut supaya ia dapat berbunga secara serentak, terutama pada musim perayaan. Jadi, kita menanam di luar sampai dia cukup matang. Lepas tu kita hantar dia masuk ke dalam bilik yang ada aircon. Jadi, bila dia kena sejuk, suhu siang dengan malam dia punya beza sebanyak ada 10 Celsius jadi dia akan berbunga tapi dia mengambil masa lebih kurang 4 hingga 5 bulan untuk berbunga dari masa yang kita hantar dia masuk sampai dia berbunga. Bagi Lim, orkid Phalaenopsis sangat unik kerana ia hanya berbunga setahun sekali dan mempunyai kepelbagaian warna bunga selain dapat dijadikan herba bagi melegakan sakit kepala. Sehingga kini, Lim mempunyai lebih 1,000 pokok orkid Phalaenopsis dan sebahagian besar benih diperoleh dari Semenanjung dan Taiwan. Usahawan orkid ini berharap lebih ramai yang berminat menanam orkid agar harga pasaran semasa dapat diturunkan. Nina Farisha Abdullah, RTM. Karnival Gawai Persatuan Pergerakan Penyelidikan dan Pembangunan Singai Sarawak, REDEEMS ke-15,
akan diadakan pada 7 hingga 9 Julai depan bertempat di Kampung Budaya Bidayah Redeems Bau. Antaranya pertandingan dayung sikora, pameran dan persembahan kebudayaan serta pertandingan Redeems Battle of the Bands. Jelasnya Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dijangka akan merasmikan karnival tersebut. Objektif utama penganjuran karnival itu adalah untuk mempromosi dan memelihara tradisi budaya, ritual, muzik, tarian, makanan serta kraft tangan berkaitan dengan perayaan Gawai Dayak. Dato' Peter menyatakan demikian pada sidang media di Kuching semalam. Mengulas selanjut, beliau memaklumkan juara bagi pertandingan Redeems Battle of the Bands akan dijemput membuat persembahan bersama sebuah kumpulan rock terkenal tanah air iaitu Ekspedisi semasa Ekspedisi Live in Concert. Konsert tersebut dijadual akan diadakan pada 26 Ogos depan di Kampung Budaya Bidayuh Redeems Bau. Polis Sibu berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM400,000 dalam satu serbuan di sebuah pangsa puri di Jalan Wong King Ho di Sibu. Seorang lelaki bertempatan berumur 21 tahun turut ditahan. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili berkata, serbuan pada jam 2.15 pagi Isnin lepas dijalankan sepasukan anggota dan pegawai dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu. Dalam serbuan itu, polis menemukan 97 paket plastik mengandungi ketulan dan serbuk disyaki dadah jenis ekstasi serta lebih 1,000 biji pil disyaki dadah jenis sama. Turut ditemukan 43 paket plastik mengandungi serbuk kristal dadah jenis ketamin. Polis turut menyita sebuah kenderaan pacuan 4 roda bernilai RM146,000. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin benzodiazepin dan pemeriksaan juga mendapati suspek mempunyai 3 kes lampau berkaitan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1 Akta Sama. Mana-mana penemui pusat hiburan, saya beri amaran keras supaya memastikan tidak ada apa-apa barang salah seperti ini dijadikan sebagai satu aktiviti di pusat-pusat hiburan. Kita akan ambil tindakan tegas sebagainya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 14 Jun. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Syuhaida. Salam Malaysia Madani.